Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar ini perlu ditanya kepada walaun, juga pada pembangkang dan pada pemerhati politik dan pada kerajaan dan pada semua orang yang mengikuti politik di Malaysia. Isunya ialah, takkan tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar Ibrahim? Apabila saja ada PRK, diungkit lagi SD 115, Muhyiddin ungkit lagi. Takkanlah lepas diungkit SD itu nak buat lagi usul undi percaya. Undi lagi percaya, undi lagi percaya. Balik-balik usul undi tak percaya. Apa kata kali ini? Buat pula usul undi percaya untuk Muhyiddin. Nak tengok berapa yang menyokong Muhyiddin. Itu lebih baik. Apa kata? Bukan di Dewan Parlimen. Ini lebih hebat. Ada netizen yang mencadangkan supaya buat usul undi percaya untuk Muhyiddin dalam Perikatan Nasional. Buat itu dulu. Jangan buat dulu di Dewan Rakyat, kata mereka. Jangan buat dulu undi percaya untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Buat dulu undi percaya di Perikatan Nasional. Nak tengok sejauh mana Muhyiddin masih disokong sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Itu yang pertama netizen nak mahu Muhyiddin buat. Jangan dulu ungkit tentang SD di Parlimen nak jadi Perdana Menteri atau sebagainya. Lihat dulu berapa sokongan yang Muhyiddin dapat dalam Perikatan Nasional. Berapa yang masih menyokong beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Sudah lulus yang itu, undi satu lagi. Sebelum pergi Dewan Rakyat, undi satu lagi, yaitu Presiden Parti Bersatu. Menurut Puan Zarkasi baru-baru ini, beliau mencadangkan sudah waktunya Hamzah Zainuddin mohon ataupun mencadangkan, menggesa supaya Muhyiddin Yassin berundur daripada jawatannya sebagai Presiden Parti Bersatu. Kata Puan Zarkasi, sudah tiba waktunya untuk Muhyiddin Yassin digesa untuk meninggalkan jawatan presiden itu. Itu sebabnya ada netizen kata, itulah sebelum nak pertikai tentang SD 115 dan mahu bercita-cita nafsunya nak menjadi Perdana Menteri lagi, lebih baik buat dulu undi percaya atau undi tidak percaya dalam Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kata mereka, buat pula undian percaya atau undi tak percaya dalam Parti Bersatu. Nah, lihatlah sejauh mana Muhyiddin masih mampu mempertahankan jawatan beliau sebagai Presiden Parti Bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional. Nak lihatlah sejauh mana beliau disokong. Kalau di situ pun dia dah tumbang, jangankan pula nak fikir pula dapat 115 di Dewan Parlimen. Karena baru-baru ini Anwar Ibrahim telah pun mengarahkan, kata Anwar Ibrahim, saya dah pernah mengusulkan, kerajaan dah pernah mengusulkan undi percaya terhadap Anwar Ibrahim. Dan pernah dicadangkan, pembangkang bawalah usul undi tak percaya kepada Anwar Ibrahim. Tapi tiada pula yang berani waktu itu. Sekarang ini, takkanlah tiap-tiap tahun nak uji keabsahan Anwar Ibrahim pula. Sebelum menguji keabsahan Anwar Ibrahim, apa kata? Undi dulu keabsahan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu. Selain daripada itu, netizen juga menambah, kata mereka, apa kata? Buat juga usul undi percaya terhadap hadiah wang dalam Parti PAS sebagai timbalan pengerusi untuk Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti PAS. Apa kata? Dua-dua presiden ini dibuat undi percaya. Nak lihatlah sejauh mana mereka masih mampu menang, kata mereka lagi. Dan ada juga yang gatal-gatal mulut kata, apa kata Zahid pun juga dibuat undi percaya dalam Parti UMNO, kata mereka. Tak tahulah siapa yang antara tiga ni yang akan tumbang dalam parti mereka kalau ada undi percaya. Dan yang pastinya, kalau Anwar Ibrahim, dia tak ada masalah. Anwar Ibrahim kata tak ada masalah kalau ada nak menentang dia dalam pemilihan parti PKR sebagai presiden, terbuka untuk Parti Keadilan. Silakan.
Cadangan ahli Parlimen PKR Hassan Abdul Karim, terdapat 3 cara untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuktikan keabsahan tidak relevan, kata Setiausaha Agung parti itu, Saifuddin Nasution Ismail. Katanya, legitimasi Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri telah pun diuji pada sidang Parlimen ke-15 yang pertama di Dewan Rakyat pada Disember tahun 2022. Yang pertama, yang di Pertuan Agong di bawah perkara 43 dalam kurungan 2 Pelembagaan Persekutuan, mempunyai kuasa untuk melantik seorang Perdana Menteri yang berkemungkinan mendapat kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Ekorannya pada sidang Parlimen pertama, Anwar Ibrahim telah pun membuktikan dengan membuat undi percaya terhadapnya sendiri yang lulus dengan undian suara. Dan Dewan Rakyat juga meluluskan belanjawan tahun 2024 dengan lebih 140 ahli parlimen menyokongnya. Maka, cadangan Hassan Abdul Karim itu tak relevan. Takkanlah nak buat undi usul percaya tiap-tiap tahun, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Ini saya setuju. Takkanlah undi percaya itu dibuat tiap-tiap tahun, belum pernah ada di dunia ini yang dibuat seperti itu. Itu akan mengganggu kestabilan politik dan ekonomi Malaysia, yang betul-betul mempengaruhi pelaburan. Semalam Hassan berkata apabila Dewan Rakyat kembali bersidang mulai 14 Oktober ini, kerajaan boleh mengemukakan usul undi percaya kepada Anwar atau pembangkang membawa usul undi tidak percaya terhadap Presiden PKR itu. Selain itu, dia berkata, undi terhadap belanjawan negara tahun 2025 yang akan dibentangkan 18 Oktober ini juga boleh menjadi cara untuk memastikan sokongan terhadap Anwar. Isu keabsahan Anwar selaku Perdana Menteri kembali dimainkan pembangkang setelah pengerusi PN Muhyiddin Yassin sekali lagi membangkitkan isu akuan berkanun ahli parlimen yang menyokongnya selepas pilihan raya umum tahun lalu. Ketika berceramah pada kempen PRK Nenggiri sebelum ini, Muhyiddin mendakwa dia memiliki 115 SD selepas PRU 15. Menurut Presiden Bersatu itu lagi, jumlah itu cukup untuknya dilantik menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun Muhyiddin menyoal, mengapa dia tidak diundang oleh Agong ketika itu. Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini di ruangan Malaysia Kini. Kata Steve McGrath, pecat Hassan Karim daripada PKR biar dia merempat mencari dahan berteduh. Biar dia jadi seperti Ramasamy, bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang tak berapa senter pemikirannya, kata beliau. Mr. Sakau kata, kita raikan pandangan Wak Hassan. Itu pandangan aja. Sekarang Saifuddin dah jawab dan biar polis sekat atau polis siasat Wakdin. Udah Bay 2024 kata sememangnya ianya sudah tak relevan. Saya cadangkan YB tumpukan untuk berhujah berkenaan online safety bills yang sedang dirangka itu. Red Parrot 27820 pula kata cadangan Hassan Karim tidak bersandar kepada hujah yang kukuh dan tidak selaras dengan konsep pilihan raya yang diadakan secara demokrasi yang memilih kerajaan setiap 5 tahun. Takkanlah selepas kerajaan tertubuh perlu undi tidak percaya berkali-kali atau diadakan setiap tahun untuk merampas atau memastikan sokongan ahli parlimen kepada kerajaan. Bila boleh fokus kepada buat kerja. Hassan Karim tak ikhlas dan lebih kepada mengganggu kelancaran pentadbiran kerajaan perpaduan, kata beliau. Setakat ini, idea yang keluar daripada Hassan Karim kebanyakannya bukan untuk menjadikan kerajaan lebih stabil, kukuh dan berfungsi secara optimum, tetapi lebih condong kepada pembinaan persepsi negatif yang boleh menggugat kepercayaan rakyat jelata kepada PMX dan kerajaan. Kalau Hassan Karim setuju setiap kehendak pembangkang termasuk mengadakan undi tidak percaya secara berkala, kenapa tidak alang-alang cadang PRU setiap tahun? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini melibatkan isu keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
Selain daripada itu, ianya juga melibatkan ulasan tentang undi percaya dan undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Saudara, tanpa kita sedari, Anwar Ibrahim sudah melalui 3 ujian keabsahan semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi, apa lagi sebenarnya yang nak diuji oleh Muhyiddin Yassin? Apalagi yang nak dibawa undi SD akuan bersumpah yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin yang dikatakan 115 itu. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin itu belum pun dibuktikan secara sah dan muktamad. Kalau berani dedahkan nama-namanya semua. Daripada 1 hingga 115 buktikan nama-nama itu, termasuklah ahli Parlimen Barisan Nasional. Barulah percaya semua orang. Namun demikian, sehingga ke hari ini masih tidak ada satu nama pun yang diberitahu daripada Barisan Nasional UMNO. Dan yang lebih menarik lagi, belum pernah pun disahkan bahawa Muhyiddin Yassin memiliki jumlah sokongan parlimen lebih daripada 115 itu. Di mana letaknya? Tapi Anwar Ibrahim telah pun melalui 3 kali keabsahan Perdana Menteri ini disahkan, teruji dan terbukti benar. Anwar Ibrahim mendapat lebih daripada majoriti muda di parlimen. Jadi come on lah, move on lah bosku. Jangan lagi ternafsu-nafsu nak membawa lagi SD tersebut. Kena sekarang ini sudah ada akta anti lompat parti. Tidak perlu lagi membawa apa-apa perkara yang membawa kepada isu berkaitan keabsahan Perdana Menteri. Sebenarnya sudah 3 kali keabsahan kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim diuji. Dan terbukti walaupun pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin membangkitkan isu perakuan berkanun SD yang kononnya dia miliki 115. Tapi Anwar Ibrahim tetap memiliki lebih daripada 115. Jadi di mana sebenarnya apa buktinya Muhyiddin itu memiliki 115? Sedangkan Anwar Ibrahim sudah teruji di Litar Lumba. Muhyiddin pula belum teruji di Litar Lumba. Nak percaya mana satu? Terpulanglah pada anda. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kali pertama keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 terbukti semasa usul undi percaya yang dibentangkan pada persidangan pertama Dewan Rakyat pada 19 Disember 2022. Menerusi satu kenyataan, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, keabsahan Kerajaan Perpaduan sekali lagi terbukti apabila Belanjawan 2023 diluluskan pada 9 Mac 2023. Bermakna apabila belanjawan itu diterima, makanya Anwar Ibrahim sah memiliki jumlah yang cukup sebagai Perdana Menteri. Belanjawan pertama yang dibentangkan di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan diluluskan di Parlimen itu selepas majoriti ahli Dewan Rakyat menyatakan sokongan pada rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2023. Bukti ketiga jelas, Fahmi, ialah apabila Dewan Rakyat pada 2 November 2023 meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024. Belanjawan 2024 selepas RUU itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. RUU Perbekalan 2024 itu diluluskan menerusi undian suara. Ketika sesi mesyuarat dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Tiada pertikaian lagi. Move on lah, come on, tegas Fahmi lagi. Sebelum ini, Muhyiddin telah membuat kesekian kalinya membangkitkan sekali lagi isu SD, walaupun Anwar telah membuktikan sokongan terhadapnya di Dewan Rakyat. Semasa kempen PRK Nenggiri beberapa hari yang lepas, Muhyiddin mendakwa dia memiliki 115 SD selepas PRU 15. Dan dakwanya, jumlah itu cukup untuknya melantik atau dilantik, maafkan saya, menjadi Perdana Menteri. Tapi ramai yang percaya. Tapi sekarang ini dengan pendedahan seperti ini, kita makin meragui. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.